Okey, kita sambung pembelajaran kita dengan 7.1.2 iaitu rumus jarak dua titik pada satah. Okey, yang ni awak boleh rujuk dekat buku teks awak muka surat 125 dan 126. Okey, yang ni dia punya situasi dia berlainan daripada yang kita tengok tadi. Sebabnya dia cuma bagi kat kita satu garisan di mana dekat paksi X dengan paksi Y dia tak ada skala. Okey. Lepas tu bila tak ada skala, satu lagi yang membezakan dia adalah dia tak ada grid. Kalau awak perasan sebelum ni, soalan yang sebelum ni, contoh yang sebelum ni dia ada skala, dia ada grid petak-petak tu. So senanglah kita nak kira dia punya jarak dia. Sekarang ni macam mana kita nak kira jarak kalau dia tak ada skala yang diberi dan tak ada juga dia punya grid. Okey, kaedah dia adalah dengan kita menolak nilai di antara dua titik. Okey, dia ada dua situasi dekat sini iaitu sekiranya garisan tu dia mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bila dia mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, macam mana awak nak buat koordinat Y yang sama ni? Okey, koordinat Y yang sama ni kita tengok nilai Y dia sama. Kalau awak perasan, katakanlah titik A ni awak nak letak dia sebagai titik yang pertama. So koordinat X untuk titik A ni awak akan tulis dia sebagai X1. Okey, koordinat untuk titik B ni dia akan jadi X2. Tapi kat sini kalau awak perasan nilai Y dia sama. Sebab apa? Dia mempunyai koordinat Y yang sama. Okey. So bila koordinat Y yang sama, cara kita nak cari dia punya jarak di antara A B tu adalah kita ambil X2 tolak dengan X1. Okey, saya tekan siap-siap kat sini. Contoh awak tak mau letak X1 tu dekat titik A, awak nak letak X1 dekat titik B. Boleh. Nak tukar dia punya kedudukan pun boleh, tak ada masalah. Dan pengiraan dia mungkin nanti bila awak buat pengiraan, jawapan awak mungkin boleh dapat positif, mungkin boleh dapat negatif. Tapi satu yang kena ingat, jarak nilai dia sentiasa positif. Andai kata pengiraan awak dapat jawapan dalam negatif, so awak just tulis jawapan dia sebagai jawapan yang positif. Okey, sebagai contoh awak dapat jawapan dia negatif 3. Just tulis jawapan dia sebagai 3. Sebab jarak dalam dunia ni dia tak ada nilai yang negatif. Okey. So untuk yang bawah ni pun sama. Dia kata dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Okey, sekarang ni koordinat X pula yang sama. Awak perasan kat sini. Okey, yang ni X1, X1 sebab nilai X dia sama. Okey, yang ni yang saya maksudkan tadi. Tak semestinya titik C ni dia kena jadi Y1. D kena jadi Y2. Boleh juga kita tukar dia punya kedudukan dia. Okey. So macam mana nak cari jarak CD? Kita ambil Y2 tolak dengan Y1. Okey, formula dia sentiasa sama. Okey. Dia mesti yang titik kedua tolak dengan titik yang pertama. Okey, jom kita tengok dia punya contoh. Okey, dia kata kat sini, hitung jarak di antara pasangan titik yang berikut. Okey, pasangan titik yang berikut. Kita kena pasti dulu dia merupakan titik pada paksi yang mana. Okey, kita tengok nilai apa yang sama. Okey, untuk yang pertama ni, kita tengok nilai yang sama adalah 3. So, yang ni dia merupakan garisan pada garisan yang selari dengan paksi Y. Okey. Okey, disebabkan dia punya garisan yang mempunyai koordinat Y yang sama sebab dia punya koordinat untuk Y dia sama. Okey. So yang ni katakanlah yang ni saya letak 2 ni sebagai X1. Okey, 4 ni sebagai X2. Okey. So macam mana nak dapatkan jarak di antara dua titik tu? Okey, kita ambil X2 tolak dengan X1. Okey, X2 tolak dengan X1. Okey, so X2 dekat sini nilai dia adalah 4 tolak dengan 2. So awak dapatlah jarak di antara titik tu ialah 2 unit. Okey. So untuk B pula, kita tengok koordinat apa yang sama. Okey, kita tengok kat sini koordinat yang sama adalah koordinat bagi
X. So katakanlah kat sini saya letak dia sebagai Y2. Kat sini saya letak dia sebagai Y1. Okey. So formula untuk nak mencari jarak di antara dua titik itu ialah Y2 tolak dengan Y1. Okey, Y2 tolak dengan Y1. Okey, pengiraan yang dia tunjuk ni dia ambil berlawanan dengan saya, tapi saya nak tunjuk kata jalan kira dia, jawapan dia tetap juga dapat sama. Okey, Y2 dia 1. Okey. Tolak dengan Y1 dia negatif 2. Okey, tolak ni, tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Okey, dia akan jadi tambah kat sini. So, dia akan jadi 1 tambah dengan 2, awak akan dapat nilai dia 3 unit. Okey, katakanlah saya buat pengiraan di mana saya tukar. Okey, saya tukar yang ni. Okey, katakanlah 1 ni saya letak sebagai Y1. Okey, Y1 negatif 2 ni saya letak dia sebagai Y2. Okey, macam mana pengiraan dia? Okey, pengiraan dia tetap juga sama. Kita ambil negatif 2 tolak 1. So, nanti awak akan dapat nilai dia sama dengan negatif 3. Okey, macam saya kata tadi, jarak nilai dia tak boleh negatif. So, awak ambil jawapan dia sebagai positif. Okey. So, tetap juga akan dapat jawapan dia sama dengan 3 unit. Okey. Yang tu sahaja bagi contoh 2. Okey. Sekarang ni kita akan tengok pula contoh ketiga. Okey. Contoh yang ketiga. Okey. Yang ni dia minta kita mencari nilai. Okey. Dia dah bagi orang kata dia punya koordinat, dia minta kita cari nilai. Okey, dia kata Raja menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Koordinat A dengan B ni orang kata nilai dia tak lengkap. Sebab apa? Dekat A tu koordinat dia adalah 1Y. Dan koordinat B pula adalah X3. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tengok dulu benda apa yang sama. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, benda yang pertama. Untuk garisan AC ni, koordinat yang sama bagi dia adalah koordinat X. Okey, katakanlah yang ni X ni, orang kata, yang ni saya letak sebagai nilai Y1. Yang ni sebagai nilai Y2. Okey, yang ni dia dah bagi dah jarak di antara AC ni sama dengan 5 unit. So, awak buat je lah pengiraan dia. Okey, pengiraan dia adalah Y2 tolak Y1 sama dengan 5. Okey, mana 5? Di sini 5 unit dia dah bagi jawapan. Okey. So Y2 dia nilai dia adalah Y tolak Y1 dia adalah 3 sama dengan 5. So macam mana nak dapatkan Y ni? Awak bawa negatif 3 ni ke sebelah kanan. So dia akan jadi Y sama dengan 5 tambah dengan 3. So awak akan dapatlah koordinat Y ni sama dengan, awak akan dapat Y sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey. So dapatlah koordinat untuk A ni. Okey, Y dia sama dengan 8. So koordinat untuk A ni, untuk Y ni awak just ganti dengan 8. So dapatlah koordinat untuk A ni ialah 1, 8. Okey. So kita tengok pula untuk koordinat B. Okey, macam mana nak buat untuk koordinat B? Okey, katakanlah koordinat B ni kita bandingkan juga dengan C. Okey, kita tengok nilai yang sama adalah koordinat Y. Okey. So, bila koordinat Y dia sama, kat sini katakanlah saya letak dia sebagai X1, kat sini saya letak sebagai X2. Okey, berapa jarak di antara C ke B ni? Jarak dia ialah 4 unit. Sama juga pengiraan dia tadi. X2 tolak X1 sama dengan 4. Saya tahu mana 4? Yang ni adalah 4 unit. Okey, X2 dia adalah 3 tolak, bukan 3. X2 dia adalah X tolak
X1 dia sama dengan 1, sama dengan 4. Okey. Kemudian kita bawa negatif 1 ni ke belah kanan. So, pengiraan dia akan jadi X sama dengan 4 tambah 1. So, koordinat X awak akan dapat 5. Okey, X kat sini awak akan dapat nilai dia sama dengan 5. So, macam mana nak tulis koordinat B? Tengok kat bawah ni. Dia kata, maka koordinat B ialah 5, 3. Okey, yang tu sahaja bagi 7.1.2. Okey, jom kita buat latihan.